بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط الصلاة. Dan syarat sembahyang dulu daripada masuk padanya, yakni pada sembahyang, bahawa ada ia suci daripada hadah. Jadi syarat sembahyang pertama kalinya kena taharah anil hadasi, kena suci daripada hadah dan daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya, daripada najis. Adapun kalau najis jadi maaf, tak apa. Najis itu pada kainnya, badannya, tempatnya, tiga. Akan satu, sebagai takrif taharah sikit dulu. Taharah dari dua hadas itu adalah syarat sah solat. Bukan takrif dah, sebagai dalil. Fardu ataupun sunat. Demikian juga sujud tilawah, sujud syukur pun sama, kena suci daripada dua hadas. Supaya semaya lah. Sujud tilawah, sujud syukur ni. Dalilnya firman Allah Ta'ala, yang maksudnya, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah dulu, iaitu basuhlah mukamu dan dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepalamu. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Itu cara ambil semaya. Cara ambil semaya. Dan jika kamu junub mana berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Kalau hadas besar, mandi wajib. Dalil yang keluar daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerimakan salat dan dengan tanpa tuhur, dengan tanpa berwuduk. Kalau semaya tak ada wuduk, Tuhan tak terima. Maknanya kena wuduk dulu, barulah Allah Ta'ala terima. Juga tidak menerima sedekah dari rampasan dan mencurikan harta ghanimah sebelum dibagikan. Kita pergi perang, kita dapat ghanimah, orang tak nak bagi habuai kita ambil dah. Maka tu kalau kita ambil ke sedekah pun tak boleh pahala. Kena mau bagi kita boleh dulu, baru kita pergi sedekah ke tak apa. Padahal hak kita ada, cuma dia mau tak bagi lagi. Tu lebat ghanimah tu. Dalil yang ketiga daripada Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerimakan solat seorang kamu bila ia berhadas. Kalau ketuk ataupun sebagainya, kalau semaya pun tak terima, sehingga berwuduk baru Tuhan terima. Pada Sahih Bukhari dan juga Muslim. Jadi suci najis ni mata di atas pada kain. Kain kita pakai kena suci pada najis. Mana dalil suruh suci najis ni? Tengok bawah tadi dah. Dalil disyarat bersih pakaiannya dari najis. Firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Itu sebagai dalil daripada ayat. Daripada hadis pula, hadis Jabir bin Samurah berkata, saya mendengarkan satu lelaki menanya Rasulullah, bolehkah saya bersolat pada kain yang saya buat bersetubuh padanya? Rasulullah, amba pakai kain yang amba buat hijau.
Amba setubuh dengan kain ni. Itu amba nak pakai solat pula boleh tak? Rasulullah bersabda bahkan boleh. Tak apa. Maknanya kain kita pakai wajib boleh kita pakai semaya kalau tak najis. Kecuali akal lihat sewaktu padanya daripada najis lah. Maka basuhkanlah. Tu kena basuh. Kalau najis tu ada. Itu sebagai satu dalil hadis. Hadis yang kedua, hadis Muawiyah. Yang maksudnya bahawa beliau menanya Ummu Habibah. Dia tanya Ummu Habibah, adakah baginda Rasulullah bersolat pada pakaian yang ia bersetubuh padanya? Dia tanya Rasulullah pernah semaya tak kain yang pakai wak zimak isteri dia. Lalu berkata, bahkan Nabi pernah buat apabila ketidakkan sewaktu luakti pada. Kalau tak ada najis, tak ada apa, jadi kalau ada Nabi basuh dulu. Itu dua hadis. Ada yang ketiga daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang ketiga daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Yang maksudnya, kita ambil terjemahan Arab tu, kita agak baca sendiri. Baginda Rasulullah melakukan salatnya, beliau mencabutkan 2 kasut. Lalu para sahabat mencabut kasut-kasut mereka. Sahabat dia turut mata. Dia tak tahu Nabi cabut apa. Nabi cabut atik. Dia turut itibak. Kala selesai Rasulullah daripada salat, beliau bersabda, kenapakah kamu mencabutkan kasut-kasut kamu? Dia mencabut apa ni kasut? Mereka menjawab, kami melihat engkau mencabut kasut engkau. Kami tengok Rasulullah cabut, kami atik maka kami pun mencabut kasut kami juga. Sabdanya Nabi. Nabi cabut tu ada sebab dia. Jibril datang kepada aku serta memberitahu bahawa di kedua kasut itu ada najis. Tu Nabi buai tu. Nabi kata aku buai najis. Dah Jibril royak. Dah aku tak ada buai. Satu kita boleh faham situ. Boleh kita semaya. Kita pakai kasut. Dan bila kasut tu najis dah ataupun selipar, maka wajib kena buai. Nampak tu lah. Maka apabila seorang kamu datang ke masjid, hendaklah membalik-balikkan 2 kasut. Berarti membalik tu, tengok dulu. Tengok ada najis ke tak ada. Dan tilikkanlah kepadanya, keduanya. Dan jika ia melihat najis, kalau tak kena kita kata najis tu ada, hendaklah sapuhkannya dengan bumi. Tenyih. Sapuh tu kita tenyih di tanah. Tenyih. Kamu dia bersolatlah pada keduanya. Maknanya sini dia ada kena basuh dengan air kalau zuhir hadis. Kalau najis di kasut tapak kaki tu pakai tenyih tetap pasir. Itu zuhir hadis tu. Habis. Dan badannya suci pada tubuh. Mana dalil suci pada tubuh? Dalil disyaratkan suci badan daripada najis ialah hadis riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah bersabda, talazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Istibrakkanlah daripada kencing. Seperti istibrak. Bila kita kencing itu kita buatlah apa cara kafiat untuk wisjak air kencing. Istibrak dia panggil. Adakala kita bangun lopak, adakala kita luruk batal zakah, adakala kita terjerehek dengan sorga-sorga kita. Ikutlah yang pentingnya wisjak air kencing. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu daripada. Sebabnya kalau kita kata bila kencing tak sejak buat kita baru trek tubik pula, maka tu najis lah, baik tak sah. Bila tak sah akan dikenakan azab kubur. Satu hadis. Hadis yang kedua daripada Ali berkata, saya adalah seorang lelaki yang selalu keluar air mazi. Itu Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah. Rajulan mazzak, laki-laki yang berakhir tu air mazi. Kuat. Power, kuat dah. Maka saya arahkan satu lelaki untuk mensoalkan baginda Rasulullah. Nak tanya sendiri, muka tua, suruh sahabat tanya. Karena ia Ali itu menantunya. Lalu soalnya ke Rasulullah, maka sabda Nabi, berwuduklah dan basuhlah zakat kau. Dia tanya hukum air mazi, lagu baru najis ke tak najis.
Maka Nabi kata basuhlah zakar tu atau memang semaya, maknanya situ najis. Artinya kalau lah kita katanya tak najis, Nabi tak suruh lah. Dan satu hadis lagi pada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan mustahadah, "Irsilid dama anki wa salli." Itu Nabi kata kepada seorang perempuan yang istihadah, basuhlah darah dari engkau serta bersolatlah. Mana kan darah tu di tubuh dia, nak sembahyang kena basuh atas dan tepaknya, dan suci daripada tepaknya, daripada najis lah. Satu pakaian, yang keduanya apa dah tadi, kain. Yang ketiganya tepak sembahyang. Dalil yang kata suci tepak sembahyang. Ada Abu Hurairah berkata, seorang Badawi membuangkan airnya dalam Masjid Nabawi. Ada satu Badawi masuk Masjid Nabawi itu kencing. Wow. Masa tu Masjid Nabawi itu pasir gitu, tanah. Ada majlis pagi ni. Para sahabat makik berdiri kepadanya supaya menjatuhkan, yakni para sahabat menjerekahkannya serta nak melakukan sesuatu terhadapnya. Sahabat marah. Apa tak ada adab masuk Masjid Nabi tu kencing. Allah. Sahabat marah. Lalu Rasulullah bersabda tinggalkannya. Dia kata apa? Hidup je kencing habis dulu. Kalau kita jerekah masa tu, saya tak kencing lah. Dia kencing habis. Tuangkanlah atas air kencingnya satu timur daripada air. Bila kencing sudah, dia ambil air setimur, jiruh satu. Jiruh tak tanah tempat dia kencing tu basuh. Dia serah jerak air ke bawah. Sesungguhnya dibangkitkan kamu sekalian diberi kemudahan, tidak kepayahan. Jadi jangan kita rawat tasyadud sangat lah. Bila sudah kencing basuh. Tu dalil katanya tepak kencing itu cerita tanah, tepak semaya. Kena basuh. Syarat yang kedua, dan menutup aurah dan menutup warna aurah. Kita faham warna aurah ni. Kalau kita tutup dengan yang jernih, tak sah maya. Kita katuk dengan plastik, apa kulit-kulit ke apa, tak sah no. Pasal warna tak right. Sebab tu lebat semaya kalau kita katuk dengan selup, tak apa semaya. Dia tak nampak kulit, tak nampak kulit. Tu warna aurah. Walau kita kata tebal plastik tu, tutup dengan kaca, nampak lalih lah. Maka jika lemah ia seorang daripadanya daripada menutup warna aurah, seperti tak dapat sesuatu yang menutup aurah sekali-kali. Tak ada kain pun, tak ada daun kayu pun, tak ada. Saya tak ada warga-warga tak ada. Ataupun didapatnya tetapi mutanajis. Ada kain cuma najis. Dua masalah tu. Masalah pertama tak ada langsung, yang kedua ada cuma najis. Dan tak kuasa membasuhkan dia. Nak cari air basuh, air tak ada. Nak semaya ke mana? Tengoklah tadi tu. Kerana ketiadaan air. Dua masalah tu. Ataupun dihabahkan dia di tamak, diikat pada tempat najis. Demo tak kita, demo tak tempat najis. Dan tidak sertanya malaikat sehelai kain juga. Ada kain selai lah, menghamparkan dia atas najis untuk buat sejadah. Kalau kita hafal, kita telanjir bergeh lah. Jawab tiga masalah sana, hendaklah ia semaya telanjir pada tiga surah ini. Telanjir. Apa yang masalah lah? Telanjir. Pakna yang ada semula tak? Dan tidak wajib qada atasnya, yang qada semaya itulah atasnya, atas seorang yang semaya sana. Tak kena buat semula dah. Dan tak lazim atasnya atas seorang menerima heboh kain. Orang nak beri kain kita tak wajib terima. Sebab kerana besar bangkitan. Ketika besar bangkitan, bila berlaku balas satu harinya bangkit mari semula. Tak ingat kawai dulu, kawai beri kain demo nak sembahyang najis tak ada kain tu. Tu masalah bangkit.
Syarat tak amuh situ. Pakai mu semuanya telanjir lah tak apa. Antara kita dengan Allah. Akan satu muka lek sana. Aurah dalam bahasa Arab memberi arti naksun. Yang artinya kekurangan tu aurah. Dan pada syarak yakni istilah ialah bagai yang wajib ditutupkannya. Benar wajib kena katuk. Jadi haraikan tilik padanya kalau tengok harai. Dan wajib ditutupkan aurah dalam solatnya dan lainnya sekalipun berada dalam keluar. Kena katuk juga aurah kita duduk dalam bilik. Kecuali kerana berhajat seperti istinja, mandi, qada hajat, itu tak apalah. Dan lainnya. Teman di bilik Aisyah ke pecah. Lanjut terus, tak apa. Ataupun kita berak, tak ada orang. Lanjut terus, tak apa. Dalil disyarat menutup aurah. Dalil pertama firman Allah Ta'ala, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang enak-enak. Berhias pada setiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat. Menagi masjid, mu kena pakai. Dalil yang kedua, hadis Aisyah bahawa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerima salat perempuan yang balighah kecuali dengan kain tudung kepala. Makna penutup kepala. Kalau tak tudung tak sah, aurah tu. Itu sebagai dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis Salamah bin Aqwa. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya seorang pemburu. Pemburu ni buru menate. Nak lasak dah panggil. Pemburu. Orang yang buru menate. Lasak. Cari menate buru laute. Bolehkah saya bersolat pada baju kamis yang satu? Lalu sabdanya bahkan boleh, akan tetapi hendak mengacingkannya. Apa berkacing itu? Berkatuk berhabis. Kacing. Sekalipun dengan sepotong duri. Kacing itu berduri tak apa dah. Selik duri buat kacing. Alah, apa ya? Habis kata. Akan satu turun di bawah pula sikit. Nah tu kita tinggal. Hendak semaya telanjang satu. Hukum orang yang semaya telanjang itu maka mengikut pendapat jumhur fuqaha termasuk ulama Syafi'i bahawa menutup aurah itu syarat bagi sah solat. Maka tak sah solat dengan tidak menutup aurah. Yakni dengan bahawa telanjang itu. Dan tidak farak demikian itu antara mereka semaya keseorangan ataupun berjemaah. Kena kata Allah matalah. Dalam keluar ataupun antara manusia yang ramai-ramai di dalam cahaya ataupun dalam kelam, tempat cerah ke tempat gelap ke, kena menutup aurah. Dan ini syarat bagi mereka yang kuasa atas menutup aurah dan dapatkan kain. Maka jikalau, maka tu kah mula-mula buat tu bagi kita. Maka jikalau bersolat ia terbuka aurah tetapi ia kuasa dan mendapatkan satir. Boleh nak katuk tapi tak katuk lepas gitu. Batal solat. Dan wajib yang adahkan solatnya itu. Buat semula. Apabila tak mendapat ia akan bagai menutup aurah. Maka ittifaq fuqaha atas wajib bersemaya telanjang. Karena syarat menutup aurah pada sah solat itu dikait dengan kuasa. Letak kuasa telanjang lah. Padahal ia lemah daripadanya. Atau dibuka oleh marajik 4-5 buah kita sebut di situ. Habiskan. Kaifiat semaya telanjang di sana. Cara orang semaya telanjang ni dah cara dia juga. Cara semaya telanjang ni. Mengikut pendapat dalam mazhab kita Syafi'i lah, pertama kali kita ambil, solat orang telanjang yang lemah pada menutup aurah itu ada 3 wajah. Ya asahnya bersolat yang berdiri. Baik berdiri. Supaya dengan biasa orang semaya. Dan sepenuh rokok dan sujud. Yang kedua bersolat duduk. Ni memang tak nampak ke bagai kepik dengan apa.
Yang kedua. Cumanya adakah ditamamkan rakaat dan sujud ataupun isyarat? Kira isyarat. Situ tu baik dua, padanya tu dua perkataan. Ada pendapat mengatakan sepenuh. Yang kedua mengatakan isyarat cukup lah. Pendapat yang ketiga diberi pilih antara dua perkara. Ikut mu nak berdiri ke nak duduk atas mu. Kan muzhab kita ni. Habis. Dan jikalau hadis satu jemaah daripada orang-orang yang telanjang. Maka telanjang belaka mari 5 orang. Maka harus bagi mereka melakukan solat jemaah. Imam pun telanjang, makmum pun telanjang. Tak? Imam halus ada orang sikit. Makmum kasar. Tak? Kat telanjang belaka. Imam tak letak besar dia tak baca Fatihah. Telakar tak imam besar aku pula dah. Imam halus. Kat jemaah dan berhenti imam di tengah mereka, tak imam duduk tengah. Cara dia. Naik tepi duduk tengah. Dan adakah disunat bagi mereka jemaah ataupun yang asahnya bahawa aula dismaya berasing. Buat suku-suku. Padanya dua kaum. Kaum qadim infiraq itu afdal. Aku ni kata buat masing-masing lah comel. Kaum jadi pula berjemaah tu afdal. Khilaf. Pasal semaya tak nak semaya. Dan ini apabila mana sana ni? Bukan. Kata Imam Nawawi. Sama jua antara jemaah dan infiraq. Supaya. Dan ini apabila adalah mereka itu dapat melihat setengah ke setengah. Maka jika ada mereka itu yang buta, tak nampak ke mari muka buta ataupun di dalam kelam tempat gelap. Tuai telanjang tapi gelap. Dan saya disunat bagi mereka berjemaah dengan tidak khilaf. Kalau tempat gelap atau buta belaka, atau jemaah lah. Kalau khilaf ulama lah, sunat jemaah. Habis. Nak kata dah lazimatahnya atas seorang terima pinjam. Ya kalau heboh ni tak usah terima. Heboh tu dia memberi kita. Tapi kalau pinjam, kena ambil. Kita nak semayang tak ada. Pinjam hak kawin tak apa. Tu kena ambil. Lazim pinjam. Kerana bangkit dannya. Sebab pinjam dia tak apa. Sudah semayang, kelik bukan ambil kat taruh. Tapi kalau heboh tu, kita dah. Maka jika tidak diterima, tidak sah semayang. Maknanya situ wajib terima lah. Itu lazim. Kalau kita tak terima, tak sah semayang. Kalau pinjam, wajib terima. Kalau heboh, tak. Nak terima boleh tapi tak wajib. Heboh ni we free. Pinjam bukan we milik, we guna sama tangga. Tutup harap dia. Habis kata. Dan wajib pula menutup aurah daripada manusia lain daripada semaya. Hak bukanlah semaya, pun kena katuk patullah. Dan jika dalam keluar, dan jika dalam kelam sekalipun, malaikat kena hajat, putih kena mandi, tak apa. Bila nak mandi, tak apa. Ada yang kata mandi telanjang terjamah, tak boleh apa kita nak mandi, telanjang lah. Ada yang kata tak boleh pun kena juga, jamai tak ada dinding. Apa hubuh? Apa kalau jamai katuk hubuh? Masuk dalam mandi, tak ada masalah. Orang tak lapar. Dan kerana bersejuk-sejuk, panah doa nak atas ponok kau cibi tu, tinggal seluar dalai selah. Seluar dalai ucap tahu, payah peluh. Tak apa, kalau hajak boleh. Dan umpamanya tak kira lah lain lagi tu. Puasa gatal kat tubuh, telanjang habis. Maka harus membuka aurah dalam keluar bagi sekurang-kurang hajat. Tetapi makruh melihat aurah dirinya. Kita tengok kita sendiri makruh. Jika tidak kena hajat. Kalau hajat apa tak makruh. Tengok aurah kita sendiri. Aurah lelaki. Bermula aurah laki-laki itu antara pusat dan lutut. Jatuh tu. Pada semaya dan pada segala laki-laki. Dan pada segala perempuan yang mahram. Kita sama kita pusatkan lutut. Kita dengan mahram kita pusat dengan lutut. Kita dalam semaya pusatkan lutut.
aurah. Lutut tak masuk tu. Satu. Pendapat mazhab kita Syafi'i. Aurah laki-laki dan hamba perempuan itu bagi antara pusat dan lutut. Dia tak ada hamba lah, ni kalau ada hamba lah tengok. Tetapi kedua itu bukan dari aurah. Pusat lutut bukan aurah tu. Cumanya tetapi wajib ditutupkannya mereka berdasar kepada kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Bagai yang tak sempurna perkara wajib kecuali dengan dia, maka ia adalah wajib juga. Dalil mereka ialah hadis Abi Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah bersabda, "Ma baina surratihi wa rukbatihi min auratihi." Bagi antara pusat lutut itu adalah daripada aurah. Bagi antara pusat lutut tu bukan, tapi wajib kena katuk. Nak sepenuh wajib tu. Ada pun aurahnya laki-laki pada perempuan yang helak, yang ajnabi, ajnabiyah. Kita orang jatuh dengan orang tina suku Sakak ni, maka sekalian badannya semua jugalah dia mari. Kita orang jatuh dengan orang tina tak sakut puak kita, semua juga, semua badan. Maka pada keluar dua abimananya. Ini kitab bahasa lama ni. Dua abimana, dua kemaluan farak dan zakat. Itulah kubur dan dubur itulah. Dua abimana. Itu bahasa lama. Kalau kita sedar punya ibarat lagu ni juga. Mana dua kemaluan kita tu. Kubur dan dubur. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurat baginya. Maka aurah saya perempuan dan jika muba'ak ataupun khunsa sekalipun antara pusat dan lutut pada semaya. Dan pada laki-laki yang mahram dan pada keluar dan pada segala perempuan. Itu juga pusat dan lutut. Adapun aurahnya, aurah sahaya. Pada laki-laki yang helak. Hamba dengan laki-laki yang ajnabi. Maka sekalian badannya, maka hasil baginya 2 aurah juga. Hamba ni 2 ya. Aurah perempuan yang merdeka, demikian lagi khunsa di dalam semaya lah. Bagai lain daripada muka dan 2 tapak tangi. Orang nak kata zahir dan batin tapak tangi. Hingga pergelangan tangi. Maka 2 anggota ini bukan aurah dalam semaya. Dan yang lain daripada 2 ini sekaliannya aurah perempuan di dalam semaya hingga rambutnya. Dan batin tapak kaki. Tetapi memadai menutup tapak kaki dengan bombing. Pakai jak tanah tak bombing itu tak apa dah ketika berdiri. Katuk waktu kita berdiri kita jak tatah bombing bolehlah. Maka jika zahir tapak kaki ataupun tumit ketika rokok dan ataupun sujudnya batas semaya. Patu kata nama kita semaya pakai kain telekung, gelabuh. Patu hak muka tu kita dah hurai dah. Sehari 2 yang lepas tu masalah. Ada ulama yang mengatakan dimaafkan boleh kita pakai telekung bawah daripada dagu. Di dalam semaya atau di luar semaya. Ada boleh situ. Kalau kemari tu hak muka. Aurah dah dagu tu. Tapi dimaafkan, dibolehkan. Adapun aurahnya perempuan merdeka di luar semaya. Maka sekalian badannya pada laki-laki ajnabi. Disebut lagi kitab lain, dikecualikan muka dengan tangi. Muka bukan aurah. Sebab tu masalah nikab ni, khilaf ulama. Yang paling comel pakailah mekuk nikab tu. Tapi ulama yang mengatakan tak pakai tak apa. Kerana muka dibilangkan bukan aurah. Walaupun di luar semaya. Sebab tu, setengah ke pakai kelubung saja mekuk tak akal tak ada apa. Sebab bukan aurah, ada khilaf ulama tu, bukan masalah ijma'. Diistisnakan muka. Maknanya kalau pakai itu lagi comel. Kalau tak sepakai pun ada ulama kata bukan masalah mujma'un alaihi dak. Hak muka ni muka hak luas maya. Sebab kalau sunyi fitnah tak ada apa. Nak jaga fitnah tu je. Dia bahas banyak dari kitab tafsir Ayatul Ahkam Sabuni pada sebut dalam Fatwa Azhar, Fatwa Darul Ifta' pun dah bahas panjang bab tu. Panjang kitab-kitab lain lagi. Masalah nikab, dia panggil nikab ni mekuk tudung muka.
Dan aurah pada perempuan yang kafir, maka jalan pada bagian zahir tika khidmat. Dan aurahnya adalah keluar orang perempuan. Daripada perempuan muslimat sama dia lah. Daripada laki-laki yang ia mahramnya antara pusat dan lutut. Seperti aurah laki-laki dalam semaya. Inilah pak aurah bagi perempuan, pak semua. Itu berkaitan dengan aurah, dan kita buka lagi kitab-kitab yang pembahasan yang luar apa ni, yang lebar panjang lagi lah. Tengok sana lagi. Syarat yang tiga, mengetahui kaifiat semaya. Orang nak semaya kena tahu cara semaya. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat semaya dengan bahawa membeza ia segala fardunya daripada segala sunat. Paling hak wajib, paling hak sunat, kena tahu tu. Bahkan jika yang tiga ia akan sekaliannya fardu, semua fardu belaka, ataupun setengahnya fardu dan setengah sunat, dan tidak membezakan dia, dan ia pula tu orang awam. Orang awam ni orang tak anal lah. Maka tidak ia i'tikad dengan fardu itu ke sunat, sah tak semaya. Sah semayanya, kamu juga duk tangga tu pasal kampung tak anal. Hak mana rukun, hak mana sunat. Tapi kalau dia berkata semua rukun, tak apa pula. Ataupun setengah tu rukun, setengah tu sunat, boleh juga. Dia tak pandai nak becek panggil, nak beza tak boleh. Kesatu, sebagai nakal perkataan Syadaq dalam kitab Burjah dia. Kata Syadaq Fatani, maka tidak sah semaya orang jahil iakan dia akan kafiat. Orang yang jahil kafiat semaya tak sah. Tetapi jika i'tikadkan orang yang awam, sekalian perbuatan semaya itu fardu, supaya atas ni lah. Ataupun setengah fardu, setengah sunat, dan tidak dibezakan yang fardu itu pada yang sunat, dan tidak i'tikadkan fardu yang tertentu akan sunat, sah semayanya. Masalahnya jika ada yang alim, maka tak sah semaya. Kalau dia pandai tak sah semaya. Inilah yang dinakalkan Imam Ghazali dan yang disahkan dia oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan dijazam oleh Syekhul Islam yakni Zakaria Al-Ansari pada syarah Manhaj yakni Fathul Wahhab. Fathul Wahhab tu, salah Manhaj lah. Maka dirajahkan oleh Asnawi dan yang dirajahkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, sah semayanya. Nama ada orang awam ataupun alim. Ini sekemah lagi. Orang awam ke orang alim ke, ikutlah. Sayyid Ahmad Umar Syatiri dalam kitab Nailur Raja' Taubat Darul Minhaj, syarah kepada Safinatun Najah. Dia berkata, ketiadaan farak antara orang awam dan orang alim di sisi Ibn Hajar. Supaya atas ni. Dan muafakatkan oleh Syekh Ramli pada orang awam, adapun orang alim itu maka mesti membezakan fardu pada yang sunat. Syekh Ramli. Jadi kita kalau panggil pendapat Ibn Hajar tu luas sikit situ. Luas sikit. Syaratnya keempat. Dan disyaratkan pula bahawa semaya ia atas tempat yang suci. Dan jika dengan zon sekali pun apa dah. Berasa pun suci dah ni, lah takbir. Dan jangan bersentuh satu suku daripada badannya, pakaiannya dengan najis ketika kiam ataupun duduk ataupun rokok ataupun sujud. Kalau sentuh tak. Ada tepuhan najis masa ketika semaya. Syarat yang kelima, dan mengetahui dengan masuk waktu. Nak semaya ni kena tahu kata waktu masuk. Ataupun zon, mengetahui, mana yakin lah. Kita beratus masuk waktu. Sebab depan kata zon. Zon tu suka kita masuk. Zon masuk ni waktu. Dengan ijtihad. Seperti dengan wirid daripada Quran. Ijtihad dia. Ataupun mutola'ah kitab. Ataupun umpamanya. Seperti menjahit. Itu ijtihad tu.
dan kukuk ayam. Ayam kukuk lah. Oh, alal. Ataupun umpamanya seperti suara hema yang sudah dicubakan. Suara hema. Walai kukuk tu. Habis tu. Dan dikehendaki itihad dengan tersebut itu seperti bahawa ta'ammul, mana perhati pada menjahitnya. Kita perhati masa kita berjahit hari-hari. Adakah ia segera padanya ataupun tidak. Dan kukuk ayam adakah ia dulu daripada adat ataupun tidak. Kena perhati juga, bukan semata kukuk. Perhati. Biasa nak malas kukuknya masa tu. Kena perhati. Dan demikianlah. Maka tidak harus semaya dengan semata-mata berpegangkan tersebut dengan ketidaktihad padanya. Kita tihad juga tu dengan seorang aja tu. Ada pak kukuk mai lalu tak leh. Nak tihad juga. Maka jika ia semaya dengan ketidakan mengetahui masuk waktu ataupun zon masuknya dengan tihad, tidak sah semayanya. Dan jika berbetulan, walaupun masuk dah, tapi dia tak tahu. Dan muafakat dengan masuk waktu sekalipun, tak jadi, tak sah. Maka satu mengetahui dengan masuk waktu solat itu ialah syarat bagi sah solat. Para siapa bersolat ya sebelum masuknya waktu nasya tidak harus solatnya dengan ittifaq ulama. Sah lah. Sama ada melakukannya dengan sengaja ataupun tersalah. Karena bahawasa waktu itu ialah sebab bagi wajib salat. Bila tak ada syarat masyruk, tak ada lah. Mak kena tahu tu. Dan ia adalah syarat bagi sahnya salat. Firman Allah Ta'ala, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan diwajibkan atas orang yang beriman. Yang tertentu waktu. Yakni fardu yang diwaktukan. Sehingga tidak harus mengerjakan fardu sebelum masuknya waktu. Oleh demikian itu berulang-ulang wajibnya salat dengan sebab berulangnya waktu. Masa waktu kena semaya, masa waktu kena semaya. Dan ditunaikan dia akan salat di dalam waktunya. Kalau bukanlah waktu panggil qada. Maka jikalau seorang akan masuknya waktu ibadat, lalu ia mendatangkan dengannya, maka ternyata ibadat dilakukan itu sebelum masuk waktu, tidak memadai, tak sah. Dan telah mensyarat oleh ulama kita Syafi'iyah mengetahui masuk waktu itu dengan yakin ataupun zon dengan bahawa berijtihad. Sebuah mata di atasnya. Pada siapa mengerjakan salat dengan tanpa mengetahui masuk waktu, nescaya tidak sah salat sekalipun jika jatuh dalam waktu. Sebuah hasan lah. Syarat yang keaneh. Dan mengadakan kiblat dan berbetulan dengan sekalian badai. Maka jika keluar daripada berbetulannya, jikalau dengan setengah badainya, tidak sah salat, tidak sah semaya. Kita tak boleh bawah bak kiblat sikit. Sekali dengan dalil lebih kurang. Beradab kiblat tu satu syarat pada syarat sah salat. Kecuali pada salat syiddatul khaufi. Tak apa tu. Maya jika dok perang. Tu boleh kita tinggal fardu. Dan satu lagi masalah salat sunat tengah perjalanan ni. Boleh juga kita nak tinggal. Tapi dah syarat dia lah. Tu kita kena tengok tempat dia khas lah. Ini hukum tidak khilaf di kalangan para fuqaha. Ta'rif kiblat. Kiblat ialah jihad Kaabah. Tu Hanafi tu. Ataupun ain Kaabah. Tu Syafi'i tu. Jihad tu. Ada juga oleh pendapat dhaif mazhab Syafi'i. Tengok depan tadi. Kita nak ain Kaabah. Ada betul dengan Kaabah pak persegi tu. Kalau kita jauh, ain Kaabah juga tapi zannan. Bukan yakinan. Kalau duduk di tanah haram, yakinan. Tu masalahnya. Ain Kaabah. Mereka bermukim di Mekah ataupun berhampiran dengannya. Maka solat itu tidak sah kecuali menghadapi ain Kaabah dengan yakin. Nah betul?
selama mungkin. Sebaliknya jika ketiadaan mungkin menghadapi Kaabah, lazimnya ijtihad kepada Kaabah. Dan memadai berhadap hawa Kaabah yang berbetuli, yang membetuli hawa atas. Ya Kaabah dia bukan tinggi, dak rupa dia. Tapi pada hukum Kaabah tu, siapa langit yang 7 tu. Kita bubuh kata kali kita nak langit pertama nak semai hadap kau nak. Bukan tunggu Allah. Hadap ke jihad, hadap ke betul Kaabah tu, hadap kau. Dia siapa langit 7 hukum Kaabah dia panggil. Dari sebelah bawah ataupun sebelah atas. Le tanah supaya kau. Orang ni kerja korek tanah. Turun le tanah sampai ke 3 km pada sembahyang. Maya hadap ke Kaabah tu juga bukan lengah. Nah, dia kira kata turun ke bawah, naik ke atas, betul dengan Kaabah, membetuli Kaabah. Maka berhadap hawa Kaabah yang berhubung dengannya, sebelah atas ataupun sebelah bawah itu adalah seperti berhadap binaan Kaabah. Pada pandangan 3 mazhab selain daripada mazhab Maliki, mereka berkata tidak memadai berhadap hawa Kaabah atau Maliki. Orang bermukim di Madinah wajib berhadap kepada mihrab Masjid Nabawi. Karena berhadap mihrab Masjid Nabi itu ialah berhadap Kaabah dah. Sebab apa? Kerana letakkannya dengan wahyu daripada Allah. Mihrab Nabi tak ke tu? Kita ambil masalah gajah pada Mekah pula. Apa kita jauh ni? Ada pun mereka yang jauh daripada Mekah. Sebab kita lah jauh ni. Maka disyarat berhadap jihad Kaabah. Tidak lazim berhadap ain Kaabah. Bahkan sah berpindah dari ain Kaabah kepada kanan ataupun kiri. Ini pendapat 3 mazhab. Bukan Syafi'i dak lah. Jumhur. Jumhur kata pakai hadap kepada jihad Kaabah. Sudah. Kita kata fuqaha Syafi'i, mereka yang berhampir dengan Mekah ataupun jauh darinya wajib berhadap Kaabah ataupun hawanya yang berhubung dengan Kaabah. Supaya dekat dah. Tetapi mereka berhampir dengan Mekah itu wajib berhadap Kaabah ataupun hawanya dengan yakin. Hadap dekat Mekah tu dengan bawa dilihatnya Kaabah ataupun disentuhnya ataupun dan sebagainya. Adapun mereka yang jauh daripada Kaabah, maka berhadap Kaabah dengan jalan zon, tidak kepada jihadnya. Atas pendapat muktamad. Semua pendapat muqabil muktamad tu semua jumhur tadi, jihatal Kaabah. Kita ambil kesimpulan mazhab kita. Hak lemah lagi. Masalah mazhab kita hadap Kaabah ni. Mengikut pendapat muktamad dalam mazhab, orang yang dekat dengan Kaabah tu dia kena yakin tengok nampak Kaabah. Orang yang jauh dengan Kaabah seperti kita duduk jauh ni, hadap kiblat tu dengan zon. Bukan dengan yakin dah, dengan zon. Hadap kita tu bukan jihatal Kaabah. Maknanya ainul Kaabah juga tapi dengan zon. Nampak tu dah? Gitu. Yang jadi masalah kita hari ni gini. Dia berlari Kaabah, apa? Bukan berlari kiblat. Ada yang modok tepuh ni, ada betul kat ni. Pergi kampung lain tu nampak berak alik kiri. Pergi kampung lain berak alik kanan pula. Mana betul Kaabah kita nak semaya? Kiblat. Bila kita letak, dia ada modeng dunia lah nikah. Dulu pun ada, kimtit orang dah dulu pun ada. Tak. Dia panggil gapo dah tak panggil. Ada bahasa Arab tu kimtit untuk tengok Kaabah kiblat. Jadi kalau kita kata hari ni dia ukur dengan tu, buka dalam telefon, duk kat ni. Masalah gini, masalah kita kata kalau kita semaya dari masjid kita ni musalla, betul kat nu. Bila kita buka kat tu kiblat tu berlari. Hadap kat nu. Lagu mana kita semaya? Bila kita buka pak kiblat bukan betul kat ni. Dia berlari duk kat nu, dia ciang makan bucu. Ataupun dia makan bucu ni. Mazhab kita ni dia bukan jihad. Dia kira ainul kiblat, ainul Kaabah, tapi cuma zannan. Maka di situ ulama baru dia bahas masalah kalau kita berlain. Banyak ada soal ni, kita ada semayang masjid kita lama lah 30 tahun dah. Lah ni kita baru ukur dengan alat yang dibuat oleh dunia baru. Bila tiba-tiba ukur, dia berlari, tengok ni berat.
Adakah kita nak ubah kiblat kita pusing semula kat tu ke kita nak kekal dengan semaya masjid hak lama? Banyak soalan gini. Hukum masalah sana ulama dia bahas dalam fatwa Darul Ifta' 40 jilid tu pada jilid yang ke-33. Muka surat tak ingat. Pada jilid yang ke-33 tak ada masalah kita semaya tapi syarat jangan lebih daripada 45 ongsa panggil. Maknanya kalau kiblat ni kita semaya duk ni. Bila kita ukur dengan alat tu, dia berlari pergi kepada kiri, jangan lebih daripada 45 ongsa panggil. Faham tak dah? Ongsa kita ukur robot mujajat lah. Kanan pun sama. Kalau lebih daripada 45 ongsa ni yang berat kau ni, maka tak boleh kena ubah pergi semula kiblat. Kalau sekadar kata kiri 45 ongsa, kanan 50 ongsa, jangan berlari. Duduk dalam hak 50 hak 45 ongsa, maka boleh kita semaya. Kanan kiri lah pergi semaya tak ada masalah. Waktu dikeluar oleh fatwa Al-Ifta' jilid yang ke-33 dia bahas panjang situ. Dia mudahlah kita nak pakai situ. Sebab tu kalau dia berlari lebih 45 ongsa, maka dibilangkan jihad lain lah. Masalah gini. Kalau betul kau ni, ambil dia betul ni, berat pergi kepada kiri ni duduk dalam 50 ongsa, maka hak tu dikirakan jihad ni lah. Bila jihad ni tak sah nak semaya, kena ubah semula. Apa dah? Hatu kita buka tengok penjelasan situ. Dia kira katanya berlari tu apa dah? Ya kalau kira kita bila je berapa dah dalam robot mujajat tu dia panggil berapa? Kasih ongsa tak panggil tak? 90 tak? Jadi kalau dia bulat gitu tu bagi tengah sebelah tu dia panggil berapa? 90. Pandai 90 tak? Nah, dia jadi bulat gitu. Perak bulat gitu. Kerak tengah. Sebelah tu berapa? Berapa? 90. Maknanya setengah tu 90. Jangan berlari lebih daripada 45. Nampak dah? Itu cara dia. Kalau lebih 45, maka tak sah kita semaya, kena pergi kiblat semula. Banyak ke soal mari tu. Tak, nama soal mari. Lagu mana kita ukur masjid kita, makai dalam 25 ongsa dengan kiblat hak kita duduk semaya dulu. Tak apa, lagi. Tak. Dia semaya kat ning, bila ukur semula 4, dia berlari dengan kita duduk semaya dah tu, dia makai tekah ciang dia tu dalam 30 ongsa, tak ada masalah. Jangan lebih daripada 45 ongsa. Tu cara hukum kiblat hari ni. Itu sudah difatwakan oleh ulama. Dalam kitab baru-baru dia sebutlah. Tak lama-lama tu payah sikit. Cuma kalau kita nak kitab lama kat sini, kita lama kita pakai mazhab jumhur. Pakai mazhab jumhur kita ambil hak jihatal Kaabah sini. Jihad. Hak jumhur. Hak Syafi'i kata tak kira kita duduk dekat bukan pakai Ainul Kaabah. Kita duduk jauh bukan pakai Ainul Kaabah. Cuma masalah orang dekat yakinan, masalah orang jauh tu zannan. Tu di situ je. Tu mazhab kita. Tu penjelasan masalah kiblat. Dia berlari tu. Kita dengan masjid tu tekarlah sikit sebanyak. Maka sikit tak ada masalah. Nak kanan pun boleh, nak kiri pun boleh. Jangan lebih daripada hak yang kita sebut sana. Daripada tengah tu, jangan lebih 45 lek kiri, jangan lebih 45 sebelah kanan. Maka boleh kita semaya. Habis katu. Kita tengok dalil lah satu hadis dua hadis. Dalil disyaratkan berhadap kiblat firman Allah Ta'ala. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Di mana saja kamu berada, maka hadaplah mukamu ke arah. Itu sebagai ayat Quran dalil menghadap kiblat. Ada yang kedua daripada Barak berkata, ya 16 bulan ataupun 17 bulan kami bersolat dengan Rasulullah ke arah Baitul Maqdis. Tuhan suruh mai kat tu, kadang 16 bulan. So kata 17 bulan. Kamarnya dipalingkan kami ke arah Kaabah. Lepas tu tukar semula. Atau ada salah kita baca sendirilah. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat pada masalah dua semaya sebut tadi.
Sama ada semaya fardu ataupun sunat pada semaya syiddatul khaufi. Pada perai yang haruh. Seperti perai muslimin akan kufar. Perai ahli adli akan burah. Burah tu mana orang yang deraka kepada raja. Pemberontak. Kabut. Hak deraka raja. Dia panggil burah. Wanita taat raja ni. Perai. Raja Islam. Maka semaya ia betapa sedapak no. Maya sekak boleh lah dan tidak wajib qada atasnya. Maka satu yakni semaya orang yang sangat takut tu syiddatul khaufi. Setengah daripada takut yang mengharuskan bagi tinggal berhadap kiblat tu takutnya luput waktu solat. Padahal ia berada di bumi yang dirapah. Maka harus baginya bertakbiratul ihram dan berhadap ia bagi keluar kepada bumi dan bersolat ia dengan isyarat. Dan wajib atasnya qada. Ada kena qada ni. Masalah mai atau bumi hak rapah, bumi tanah orang. Sebab taksi intaha syarqawi tahrir buka tengok situ. Dan harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunat dalam safar yang haruh. Kedua masalah ya. Satu syiddatul khaufi, yang kedua solat sunat tengah perjalanan ni. Kalau pendek sekalipun bukan kena jamak, bukan sampai ke marhalah qasas sembahyang. Walaupun dekat tak apa lah. Akan satu di bawah sikit. Di antara semaya yang tak wajib berhadap kiblat tu ialah semaya sunat dalam perjalanan yang haruh. Tu safar yang haruh. Penjelasannya seperti berikut. Hukum solat sunat bagi orang yang menunggang kenderaan. Orang nak kenderaan. Masa dulu tolak kuda ke apa. Tidak khilaf antara fuqaha pada haruhnya solat sunat atas rahilah, atas kenderaan. Pada safar jalan nyuk, iaitu barang yang harus dikosakan solat padanya. Jauh mana? 89 km mengikut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau kitab fiqh Islami 89 km tu safaru qasris salah. Ada khilaf kita sebut dah tu, ada mengatakan 81, ada mengatakan 80, mengikut dalam pendapat Mustafa Bura dia kata 80. Sebab tu ihtiyati kita ambil lebih. Kata Ibn Abdul Barri, telah ijma' para ulama atas bahawa harus bagi tiap-tiap mereka yang safi akan safar yang harus kosakan solat padanya itu. Harus ke apa? Mengerjakan solat sunat atas kenderaan binatangnya pada tempat berhadapnya. Boleh. Ayat tak menata dia. Adapun safar yang pendek, iaitu barang yang tak harus kosa solat padanya, maka mengikut pendapat jumhur fuqaha harus melakukan dan mengerjakan solat atas rahilah. Walaupun dekat pun boleh betul lah. Mai sunat. Dia tak sewi sunyi masa daripada kita buat ibadat. Tu masalah dah, hikmahnya. Mereka berdalil dengan ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan solat atas rahilah. Ulama tafsir. Hukum berhadap, lakah satu hadis. Hukum berhadap kiblat pada solat sunat atas rahilah. Pada solat sunat atas rahilah. Kata fuqaha kita Syafi'iyah, jika dapat berhadap kiblat atas kenderaan dan sepenuh rukun-rukun solatnya, seperti rokok, sujud, dan selazim demikian itu. Makna kalau kita boleh rokok atas kenderaan, kita boleh sujud. Kita rokok sujud lah. Kalau boleh buat. Dan jika tak mungkin, demikian itu. Nak rokok sujud tak boleh, maka tak lazimkan dia. Cuma syarat lah. Dalilnya hadis riwayat Anas bin Malik adalah Rasulullah apabila beliau musafir, maka beliau menghendaki mengerjakan solat sunat. Beliau berhadap ke arah kiblat dengan utah. Pusing kena ke kiblat,
Beliau bertakbir, kemudian beliau bersolat pada tempat berhadap oleh kenderaan. Ada ke tu? Dan tentu wajib berhadap kiblat itu dengan takbiratul ihram juga. Hak lain dak. Hadap kiblat tu kena takbir ke takbir ya. Maka tak wajib pada yang lain tu. Ada kita buka oleh kitab Nihayah bagi Syekh Ramli ada sebut. Jenis-jenis solat sunat yang harus dikerja atas rahilah. Sebenarnya gapo kata boleh kita waktu kena gael. Mai sunat gapo? Fardu tak leh. Solat sunat yang harus dikerjakan atas kenderaan itu melengkapi sunat-sunat mutlak. Boleh. Awak tak kena gael ni. Sunat rawatib, solat witir, sujud tilawah. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha, termasuk mazhab kita Syafi'i. Safar yang harus solat sunat atas rahilah. Tadi pun sebut dah lebih kurang. Dan harus bersolat sunat atas kenderaan pada safar yang wajib dan yang mandub dan yang mubah. Itu tiga-tiga tu. Seperti safar tijarah, atau mubah dan sebagainya. Di sisi Abi Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Dan tidak harus pada safar maksiat seperti menyambung di tengah jalan. Lagi sambung bagai tak boleh. Dan safar untuk bernegak arak tak boleh kak. Dan benda yang diharaikan pada syarak, ikutlah apa saja pun. Di sini Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad. Kerana keharusan dan kemudahan, artinya rukhsah itu disyaratkan dia untuk menolong atas muhasib perkara yang harus. Maka tidak digantungkan dia dengan maksiat. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Asal kaedah tu tu. Perkawan. Kata Abu Hanifah dan Sauri dan Auza'i harus baginya demikian itu kerana bahasa ia seorang musafir. Tak apa. Maksiat lagi, tapi yang musafir boleh. Rukhsah dah. Maka dia haruskan baginya kemudahan dan rukhsah seperti orang yang taat lah. Walaupun dia deraka, maka boleh juga. Pergi ke atas lah ke pihak solat tak kenderaan tu. Tinggal tengok sini di bawah lah. Dan sekurang-kurangnya bawa musafir ia kepada tempat tidak didengar padanya berjemaah. Paling-paling kurang kita tu baik lagi. Ya gini mazhab kita masalah semai sunat tak kenderaan ni musafir bukan nanti jauh. Dekat tak apa. Tapi dekat tu setara mana? Dekat lah. Agak kata kita tu baik lagi kalau orang berjemaah kita tak dengar. Dan berjemaah di sini bukan ber seperti hari ni bersuara saja. Agak tu lah. Ber dengan tidak pakai alat pembesar suara, tidak pakai mikrofon. Hak dulu. Sekadar tu ya. Kata ke perjalanan 1 mil. 1 mil ni banyak mana? Bawah. Iaitulah 3,710 mil. Ni jauh juga 1 mil. Mil tu mil. Meteran tu lah. 1 meter. Dan umpama. Maka harus baginya menghadap kepada pihak yang dikosak. Pihak dia tuju nak pergi. Dan jangan ia berpaling daripadanya melainkan pada kiblat. Maka jika ia atas kenderaan, jika kemudahan baginya menghadap kiblat pada sekalian semayanya dan menyempurna segala rukunnya ataupun setengahnya, lazim demikian itu. Lazim kena buat kerana mudah. Orang semaya tak kena gael ni. Kalau boleh buat belakang rukun, boleh buat, kena buat. Tapi kalau betul-betul tak belakang utah, payah nak buat. Malaikat ada gerai tak belakang, boleh kita rokok sujud, tu kena buat tu cukup. Dan jika tak mudah, tak lazim matahnya sesuatu daripadanya. Tak ada kena buat. Daripada segala rukun, daripada ataupun setengah, tak kena buat lah tu. Malaikat saya kena buat paling kiblat takbiratul ihram tu sah. Hendaklah berhadap kiblat jika kemudahan baginya. Itu berkait lagi. Kalau payah tak jugaklah. Disebut dalam kitab Buriyah Syekh Daud bawah.
Ke-1. Dan wajib menghadap kiblat dan menyempurna segala rukunnya bagi orang mengenera binatang ataupun perahu. Cukup belakang tu buat. Jikalau dapat, kalau boleh, ataupun setengahnya bagi yang sedapat. Buat setakat boleh. Seperti ada ia duduk atas umpama segeduk ataupun sibriah. Jenis geduk lah. Segeduk ni oleh motok atas belakang gajah. Macam pengang basar, dia panggil segeduk gajah. Haudaj Arab panggil. Atas huta pun ada. Biasa kata atas huta kata gajah. Kuda kata tak kuda. Tak, kata tak luar tu. Dan perahu yang lain daripada orang menjalan perahu, yakni juru kemudi. Bukan kapten tak lah. Juru kemudi itu kapten perahu tu. Jika mudah, seperti ada kenderaan itu berhenti dan dapat memaling binatang itu ke kiblat, seperti ada talinya pada tangi, maka jika tidak mudah demikian, maka tidak wajib atasnya, melainkan pada takbiratul ihram juga. Ambil takbir lah. Itu pun jika mudah. Habis. Pergi ke atas pula. Mata dan jika kesukaran tidak lazim pula menghadap kiblat. Kalau payah juga sah paling. Dan tak wajib atasnya menghantarkan dahi atas umpama pelana. Masa sujud tu tak mesti dahi tak atas pelana. Pelana tempat kita duduk, tak belakang. Pada ketika rokok dah sujud. So payah kita nak buat. Situ nak isyarat lah. Bahkan hendak isyarat dengan keduanya. Cara isyarat tu dan adalah sujudnya terlebih rendah daripada rokok. Syarat juga rokok pun. Rokok tinggi sikit, sujud tu lebih rendah sikit. Syarat. Hukum semaya solat sunat orang berjalan kaki. Orang kata ibadat Tuhan ni, walau ketika berjalan pun dia suruh semaya. Cuma bukan suruh semaya atas jalan wajib, taklah sunat. Kalau sunat tu lah. Tengah-tengah berjalan pun semaya, tengah kenderaan pun semaya. Dan jika ia berjalan kaki, maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram dan pada rakaat dan sujud dan duduk antara sujud. Ada banyak tempat sikit ni. Takbir, rakaat, sujud, duduk antara tempat-tempat. Dah hendaklah disempurnakan rakaatnya. Rakaat seperti biasa, dah sujud. Bukan syarat dak lah. Dan jangan ia berjalan dalam sewaktu daripada rukun. Hak mana rukun jangan berjalan. Pendek kata rukun nak beradu. Malaikat pada ketika qiyam. Qiyam pun rukun juga. Ketika tu berjalan. Kalau kecil boleh-boleh batal tu. Tengah-tengah weh lambat ni. Noh maya boleh tak boleh. Itu punah. Tak boleh lah. Dan tidak. Dan tasyuknya dan salam. Yang tepat boleh kita berjalannya, qiyam, i'tidal, tashahhud, salam. Ada pun rakaat, sujud, duduk antara, takbir, waktu kena beradu, hadap kiblat. Hadap kiblat. Mana kena menghadap kiblat waktu tu berjalan pula. Habis kata. Habis kita masuk kepada rukun-rukun semaya. Faslun fi arkanis salah. Pasal pada menyatakan rukun semaya. Ini suatu pasal pada menyatakan rukun semaya. Rukun semaya, fardu semaya. Rukun. Dah lepas takrif dulu tu, cuma bagi pula takrif di sini. Bermula ta'rif rukun itu ialah ma yutawaqqafu alaihi wujudus syai' wa kana juz'an min haqiqatih. Sebelum ni kita ta'rif dah pada syarat dulu. Bagai terhati atau ada sesuatu dan ada lagi satu juzuk daripada hakikat sesuatu. Bukan kharijan dak. Bukan laisa dak ni. Hak ni hak juz'an minhu. Satu juzuk. Misal seperti rakaat. Kita misal. Maka ianya rakaat ni satu rukun di dalam semaya. Kerana ia rakaat merupakan satu juzuk daripadanya semaya. Dan seperti membaca Fatihah dalam semaya. Maka ia adalah satu rukun
seperti mana ia merupakan satu juzuk daripada hakikat semaya. Dah hendaklah dikiyahkan rukun yang lain, samalah. Jadi cepat perbezaan sikit iaitu di antara rukun dengan syarat. Kalau kata rukun ni juz'un minhu, kalau kata syarat ni laisa juz'an min. Itu ya. Perbezaan antara rukun dan syarat. Telah terdulu sebut takrif rukun atas ni. Adapun takrif syarat itu pun kita sebut juga dulu pun waktu semula pula. Maka itu ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai' wa kana kharijan an haqiqatih. Bagai yang terhenti atasnya ada sesuatu dan adalah yang luar daripada hakikat sesuatu. Yakni bukannya daripada hakikat demikian itu sesuatu. Bandingannya seperti wuduk. Wuduk ni bukan semaya, belum semaya. Maka ialah syarat sah semaya wuduk ni. Dan bukannya suatu juzuk daripada semaya. Bahkan ia mukaddimah ataupun dikatakan permulaan semaya. Kita nak semaya kena ada wuduk tu, mukaddimah dia. Asalnya rukun itu seperti syarat juga pada pihak bahawasa tak dapat tidak daripadanya. Semua kena ada belaka. Tetapi syarat itu adalah perkara terdulu atas semaya dan wajib berkekalan padanya sampai sudah semaya, seperti wuduk, menutup aurah dan lain pada keduanya. Rukun itu bagai yang melengkapi atasnya oleh semaya, seperti rakaat, sujud dan umpama keduanya. Pada bagai yang selagi akan dibahas dan dibicarakannya, insya-Allah kita akan bahas mula depan bab rukun tu nak sampai lah tu. Bermula segala rukunnya rukun semaya 13. Dalam kitab setengah sebut 18, setengah sebut 16, macam-macam dia sebut. Dalam kitab ni sebut 13 rukun dan boleh dikatakan kebanyakan kitab lah 13 ni. Kebanyakan kitab 13 rukun. Dengan dijadikan tamakninah pada segala tempatnya yang empat itu hai'ah. Apa hai'ah? Yang sifat yang mengikut bagi rukun. Tamakninah semua tu dibilangkan satu rukun. Itu bila 13. Akal satu. Di dalam kitab Tahrir. Tahrir kita nak ngaji pondok tu lah. Dibilangkan rukun semaya itu 15 rukun. Dengan dijadikan segala tamakninah itu satu rukun jua. Yakni pada tempat yang empat. Ada yang mengatakan 15. Iaitu tamakninah pada rakaat, pada i'tidal, pada dua sujud dan duduk antara dua sujud. Dibilangkan segala tamakninah itu satu rukun jua. Karena satu jenis. Dan juga dijadikan muqaranah yang ialah kelakuan bagi niat itu satu rukun juga. Pendapat yang muktamadnya digugurkan dua ini, makna tamakninah dengan muqaranah bagi niat itu cabut. Dan dibilangkan segala rukunnya itu 13 jua. Dibilang 13 lah. Atas saat ni tu, nak tengok semula atas 5 ke 3 saja. Tengok semula. Mula-mula tu, rukun semaya tu dibilang rukun-rukun semaya itu 15 rukun. Kalau bawah tamat 13. Dan 8 af'al hak perbuatan. Iaitu niat, berdiri, rakaat, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sekali sujud. Dan duduk tahiyat akhir dan tertib. 5 hak bahasa akwal. Takbiratul ihram, Fatihah, tashahhud, selawat atas Nabi dan salam. Mereka yang menjadikan tamakninah pada segala tempat yang empat itu beberapa rukun, maka rukun semaya 18. Sampai situ. Dan mereka yang menjadikan segala tamakninah yang empat itu satu rukun, digugurkan muqaranah dan rukun semaya itu 14. Bila
Dakhilah itu adalah lafzi jua, kerana tak dapat tidak daripada tamakninah semata-mata. Tu kira jak lagi tak tahrir lah. Tak tahrir kita ke yang dululah dua jilid. Bukan kita ke yang 4 dak lah. Tak ke lama. Pertamanya niat. Mula-mula sekali niat lah. Bak semaya pun niat, bak puasa pun niat, semua kena niat belaka. Tak niat tak jadi. Dan tepat niat di hati. Mati lagi. Maka tak wajib menuturkan niat itu dengan lidah. Menutur mana berlafaz. Tak wajib kita berlafaz niat dengan lidah. Sunat. Tetapi sunat juga menutur. Sunat menutur dengan lidah sunat. Supaya apa ni? Menolong lidah akan hati. Akan satu tu kita ambil bawah sikit. Dan dimulai rukuk semaya itu dengan niat. Apa tak mula hal lain dulu? Karena tak terjadi solat itu melainkan dengan niat. Masa tu mula dengan niat dulu. Niat itu wajib di dalam solat dengan ittifaq para fuqaha, para ulama. Supaya dibezakan ibadat daripada adat. Juga supaya menjayakan ikhlas di dalam solat. Karena Allah Ta'ala. Karena solat itu ibadat. Ibadat itu ialah ikhlaskan amalan karena Allah. Itu tepat kekeh dia tu. Dalil niat. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Hingga akhir. Padahal mereka tidak diperintahkan malaikat supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat pada Allah. Lagi tetap teguh atas tauhid. Dan mereka mendirikan semaya, memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang sebenar. Imam Mawardi berkata ikhlas pada ayat itu adalah niat. Tafsir Mawardi. Dalil yang kedua, Sayyidina Umar. Hadis Sayyidina Umar bin Khattab katanya, telah mendengar aku akan Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Selalu kita dengar hadis ni. Hanya segala amalan itu dengan berniat. Dasarnya bagi tiap manusia itu apa yang diniatkan. Sesiapa berpindah kepada Allah dan Rasul adalah berpindahannya kepada Allah dan Rasul. Sesiapa yang berpindah pada dunia diperolehinya lah akan dunia itu. Ataupun kepada seorang perempuan berkahwinlah ia bersama perempuan itu. Kalau hijrah kerana dunia dapat dunia, hijrah kerana seorang perempuan dapat perempuan. Ataupun maka perpindahannya itu adalah kepada apa-apa yang berpindah ia kepada. Yang berpindah tujuan ke apa? Dapat benda tu. Hadis ini menunjukkan atas bahawa niat dan sengaja itu timengi bagi sah dan kebilangan segala amal dia. Nanti basah ibadat ni niat tu. Apabila elak niat itu, elaklah amalan. Apabila niat tidak elak, binasalah amalan itu. Dan tempatnya di hati atas tu, bawah sikit. Mengikut pandangan jumhur fuqaha, tempat niat itu ialah hati. Akan tetapi dua perkara yang mesti diketahui. Apa dia? Tamanya tidak memadai berlafaz dengan lidah, tidak berniat dengan hati. Tak sah. Usalli saja hati tak niat boleh. Lidah tu mesti apa dah? Lidah kata, hati mesti kena niat. Baru boleh. Maka jikalau bersalahan lidah dan hati, nak kira hak mana? Nak sembahyang zuhur, usolli fardhu subuhi. Tapi hati niat zuhur. Kira hati no. Lidah tak kira. Maka diiktibarkan itu ialah dengan barang di dalam hati. Kita nak sembahyang zuhur, usolli fardhu isya 4 rakaatin.
Allah masa kita niat zuhur tapi usolli isya, tak kira isya tu. Kira hati. Maka jikalau berniat dengan hati akan zuhur dan dengan lidah itu akan asar, ataupun dengan hati itu haji dan lidahnya umrah ataupun akasnya, nasihat sahlah baginya barang di dalam hati. Kira hati itu sah. Kedua, bahawa tidak disyarat serta niat dengan hati itu berlafaz dengan lidah pada semua ibadat. Nah, bukan kata kita berlafaz ni bukan syarat, sunat lah. Itu benda mesti kita kena ambil tahu. Namun dia katakan syarat kena usul, selera tak buat pula situ. Dia bukan syarat. Menjalani ulama kita Syafi'i kepada bahawa berlafaz dengan niat pada ibadat itu adalah sunat supaya muafakat oleh lidah akan hati. Awi sama. Lidah dengan hati nak serupa. Maka jika semaya itu fardu wajib padanya 3 perkara, iaitu qasak, ta'aruk, ta'yin. Bemarilah hati, bukan suruh duk bilailah hati. Ya payah juga niat ni, kata payah sangat pun bukan duk payah. Sebab kita orang Jawi tu, sebab kita terjemah kepada Arab jadi kepada bahasa Melayu saja aku semaya fardu zuhur tu jadi masalahnya. Ya sebenarnya kalau niat bukan terjemah. Ingat mari, ingatlah hati. Sebab orang Arab semaya mana ada terjemahnya bahasa Arab dah. Allahu Akbar. Dah. Tu macam-macam ni. Allah sorry. Nak panjang. Kadang-kadang main waswah. Kita pun jadi juga tak ada mak dekat mari molek tu, kah mari waswah tu 3-4 kali ke. Ya payah dah. Kah mari molek tak apa? Allahu Akbar. Sudah tu. Ya mari terlitahlah hati kata kita semaya waktu sekian sudah. Patangnya macam-macam. Atramai wadah. Kata miku wadah. Allah. Teramai. Orang masuk tu. Allah. Tu. Macam-macam tangi. Orang masuk niat. Tak. Dia payah jugalah. Qasak, ta'aruk, ta'yin. Kalau kita kira terjemah, aku semaya fardu zuhur. 3 tu. Bukan suruh kata. Tapi nak marilah hati. Jadi kita kata kalau payah sangat, bukan payah, mudah ya. Nak kata mudah. Hatu timbul penyakit tu. 3 kali tak sudah lagi. Akhir kita 16 kali. Allahu Akbar. Ya jadilah. Itu kena pakai. Kita sendiri pun jadi juga. Tak ada kata orang ni. Kadang-kadang mari jadi payah masuk. Asal duk kira bila tu. Kira bila aku semaya fardu wasabah rakaat macam tu. Ya niat sengerti ni barak gini ya. Kita tunggu tangga pondok mari nak mengaji tu kita kata gapo. Ada atau apa kata. Hati kita mari dah tu nak pergi ngaji tu ya. Semaya lagu tu juga. Bila hafaz jadah hakik tangan tu gapo? Nak semaya. Waktu kita duduk tu dah. Waktu je kita berada tu. Tu cara niat. Tapi kadang-kadang membawa jadi was. Settle lagu tu. Ya pisahnya diganggu. Kita kena pergi sikit sekali. Lama-lama tak apa. Tak, lama-lama dah tak apa. Tengok ke satu bawah. Maka jika semaya itu fardu wajib padanya 3 perkara, qasak, ta'aruk, ta'yin. Ini pada semaya fardu yang lain daripada semaya jemaah dan semaya qasak. Kalau jemaah dengan qasak nak tambah lagi tu dalam niat. Adapun jika ada semaya itu fardu jemaah hendak dimuqaranahkan disertaikan dalam takbir itu 4 perkara, qasak, ta'aruk, ta'yin dan tambah makmum sekali lagi. Kalau makmum jika ada yang makmum ataupun imam jika ada yang imam. Kalau takbir kita. Jadi 4 Tak, dia 4 lah. Maka jika tidak diniat seperti tersebut itu dalam takbir pada sembahyang jemaah, nasihat tidak sah jemaahnya. Tak sah, tihriah. Salah sembahyang fardu jalan pada jemaah. Maka tak wajib ditambah makmum ataupun imaman
dalam takbiratul ihram, tetapi makruh juga apabila tidak sertakan dia dalam takbiratul ihram. Demikian lagi jika ada semaya itu qasar, wajib pula dimuqaranah dalam takbir 4 perkara: qasar, ta'aruk, ta'jing dan qasar selagi. Qasar tu dia dua. Ada gini, usalli fardhu zuhri raka'ataini ataupun usalli fardhu zuhri maksuran lillahi ta'ala. Boleh satu cara. Kalau kita tak sebut maksuran tak apa. Usalli fardhu zuhri raka'ataini. Boleh juga. Karena raka'ataini itu maksur daripada hapa. Boleh tak? Itu boleh dah cara niat dia. Seperti niat saja aku semaya fardhu zuhur qasar. Kalau sebut qasar, saja aku semaya fardhu zuhur raka'ataini, 2 rakaat. Boleh tak? Karena qasar tu 4 jadi 2. Tu qasar. Batu kalau nak ambil cara mudah lah. Niat belum takbir. Ada ulama yang mengatakan sah. Kubailat takbir. Belum pada nak Allahu Akbar, we mari niat bela-bela. Sah. Supaya nak hilang penyakit. Maka apabila berkandak, bawah lagi dah. Maka apabila berkandak oleh seorang yang mengerja semaya zuhur umpamanya, anak yang hadirkan dalam hati dulu sedikit daripada takbiratul ihram itu akan qasar, ta'aruk, ta'jing. Maka pada ketika itu sunat menyebut lafaz niatnya itu dengan lidah. Salli fardhu zuhri. Anaklah yang hadirkan hatinya akan makna itu. Saja aku semaya fardhu zuhur. Maka apabila telah hadir maknanya yang 3 itu pada hati dengan sekali hadir, maka tatkala itu dikatakan dengan lidahnya Allahu Akbar. Serta dikekal maknanya 3 itu daripada alih Allah hingga sampai ra akbar. Demikianlah dikiyas semaya asar dan maghrib, isya dan subuh. Katakanlah. Inilah rupa muqaranah kamaliyah. Hasbuh sana. Adapun muqaranah urfiyah itu bahawa diserta yang diistihdar itu dengan satu juzuk daripada beberapa juzuk takbir. Takbir ada 2 juzuk ya. Allah satu, akbar satu. Itu ya. Sama ada ia pada awal takbir atau pertengahan ataupun pada akhir. Dan telah dipilih setengah ulama yang afadil memadai muqaranah urfiyah ini. Makna situ lebih 2 lah. Kamaliyah, urfiyah. Satu lagi tauzi'iyah, itu tak ada. Dan ialah yang layak dengan mahasinis syariah. Dan tidak kami sebut muqaranah basatiyah dan tauzi'iyah. Kita tak sebut di sini karena sangat panjang bicaraannya, maka hendak ditutup kedua pada tempatnya. Masalatun, jika seorang berkata Allahu Akbar dengan lidah, di muqaranah dengan alih Allah itu aku perbuat ataupun aku kerjakan ini. Adakah memadai pada niat muktabarah ataupun tidak memadai? Jawabnya bahawasa jikalau ia ketahui yang diisyarat dengan perbuat ini, iaitu semaya fardhu zuhur, ia telah dihadir dalam hatinya dulu sedikit pada takbir seperti tersebut dulu tu, maka sah semayanya kerana masuk dalam kalam yang dulu juga. Adapun jika lalai hati, Allahu Akbar saja hati galik, tatkala mengata aku perbuat ni daripada menyahjakan perbuat yang dihadirkan seperti telah tersebut itu, nasihat tidak sah semaya. Waktu kata Allahu Akbar tu hati galik. Tak ada lah. Kerana ketiadaan niat dalam takbiratul ihram. Inilah yang dimuktamadkan dia oleh Imam Nawawi dan Syekhul Islam, yakni Zakaria Al-Ansari dan Khatib Sarbini, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan ramai lagi daripada ulama mutaakhirin. Ramai lagi tu, lain tu. Maka segala masyayikh tersebut ini tempat yang diperpegangi oleh segala syekh-syekh negeri Mekah. Tempat rajak ke lah. Dan Madinah dan Mesir dan lainnya. Semua rajak ke pada ulama-ulama tersebut. Demikian lagi tidak sah takbirnya dan semayanya jika berkata ia dengan lidah Allahu Akbar dan hatinya heran, tercengih, tidak khabarkan diri. Dan tidak khabarkan yang lain. Maka tak sah sekali-kali takbir dan semaya. Takbir tapi henyu, tak tahu tak apa. Tak sah tu.
Maka jangan akau dengar, jangan akau ikut sekali-kali akau pengajar ahli tasawuf yang jahil, bukan alim, yang tidak mengambil ia daripada orang alim yang muktabar ilmunya. Maka katanya ahli tasawuf tadi, bahawa membilakan kosak ta'aruk ta'yin dalam takbir ihratul ihram itu muqaranah niat orang yang baru bercerah, belajar. Tu kosak ta'aruk ta'yin tu orang baru mengaji tu. Iaitu martabat yang kurang, yang belum lagi sampai martabat yang tinggi. Tasawuf. Yang duk pakai tu kita. Bukan kita ni, hak ni duk baca hak pengarang sendiri. Sebab hak ni kita ambil hawashi dia, hak je tanda tepi dah. Dalam hawashi ni dia sebut dalam Hasyiah Usyarul Afrah. Kita dia juga tu, kita ambil tak sini. Bukan kita dah satu hak pengarang. Dalam Usyarul Afrah tu kita ambil tak sini. Dan adalah martabat yang tinggi itu bahawa dikata dengan lidah Allahu Akbar, padahal hati lenyap wujudnya fana dan karam dalam lauk memandang akan wujud Allah. Tu sah dah mayat. Tu tasawuf masa duk pakah tu. Maka tidak yang maujud malaikat Allah, demikianlah katanya. Maka tidak sah demikian itu. Dia masalah niat ni kena dekat dengan semaya lah. Masa duk ikut lain. Habis kata. Dan setengah daripada perkataannya ahli tasawuf tadi, hak jahil, bahawa muqaranah niat orang yang sampai itu, orang sampai martabat, bahawa dikata dengan lidah Allahu Akbar, padahal hati mengingatkan akan sebenar-benar diri yang damping diri kepada Allah, itu roh kita. Hanya pergi jauh ni. Tapi itu sibakah ni. Ni fakah tu sibakah ni. Maka itu tidak sah muqaranah. Setengah daripada perkataannya lagi ahli tasawuf jahil-jahil, bahawa sebenar-benar muqaranah niat takbir pada orang sampai itu dikata dengan lidah Allahu Akbar, padahal hatinya memandang sebenar-benar badai Muhammad di dalam diri kita, iaitu roh. Maka tidak sah muqaranah demikian itu. Setengah daripada perkataannya bahawa muqaranah niat yang sebenar-benar itu bahawa dikata dengan lidah Allahu Akbar, padahal hati menilik kepada Jalalullah serta dirupakan dia cahaya suatu seperti mah 10 mutu. Maka iaitu tidak sah muqaranah. Dari segi tasawuf ni, tasawuf hak tak kena lah ni. Setengah daripada perkataan orang jahil itu dikatakan dengan lidah Allahu Akbar, padahal hati mengingat Allah Maha Besar, Allah menjadikan. Maka itu pun tidak madai muqaranah. Dia suruh bukan ingat kau tu. Oleh Allahu Akbar tu suruh niat. Tu lah. Setengah daripada perkataan orang jahil itu lain daripada ini yang membawa kepada kufur wal iyazubillah. Maka jangan sekali akau tertipu daya dengan perkataan. Jangan akau hirukan, jangan akau heraukan perkataannya, herau. Dan hendak akau berpegang dengan perkataan ulama usyar'i. Nak ulama syarak, ulama syarak, ulama fuqaha. Maka kata mereka itu ulama usyar'i wajib muqaranahkan, yakni sertakan dalam takbir itu 3 perkara. Qasak, ta'aruk, ta'yin. Tu supaya bahas tadi lah. Supaya bahas tadi. Habis kata. Panjang lagi tu lah. Panjang lagi kita rakah situ. Kita pergi kepada muka 378 atas. Maka qasak itu seperti dikata aku semayeh, dan ta'aruk itu menyebut fardu, ta'yin itu seperti subuh. Aku semayeh fardu subuh. Tu. Atau zuhur dan umpama. Seperti diniat saja aku semayeh fardu zuhur memadalah. Tapi mari dalam hati gitu, bukan suruh kata. Kata tu ingatlah hati tak jadi. Taziyah bila siapa nak habis. Daya akmalnya hendak disebut dengan lidah seperti dikata usalli fardaz zuhri
arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tu akmal. Atau paling comel tu. Allahu Akbar. Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala Allah. Tu jadi panjang tu. Allah panjang tu. Tak, jadi mari panjang berdoa situ panggil tauziyah. Dan sah semaya tunai dengan niat qada. Dan akahnya semaya qada niat tunai. Boleh gila lagi mari. Tak salah. Serta uzur. Seperti bahawa zon ia keluar waktu dengan sebab ghaimun. Ghaimun tu mendung lah, mendung. Jaung. Nampak semua ni udara tak, cuaca tak cerah. Dia panggil mendung dia panggil. Kelak baca hujan tak hujan ataupun pamor. Jadi kata waktu habis dah qada sah tunai lah. Moga je tak ada ke? Apa waktu habis dah zuhur ni, asar dah ni. Semayalah maya zuhur. Niat qada. Jadi ke apa? Jadi tunai. Tak ada apa saja. Maka niat akan qada. Kemudian nyata tinggal lagi waktu. Waktu dah lagi. Niat qada dah saat ni. Waktu dah lagi. Jadi tunai. Ataupun zon ia tinggal lagi waktu. Duk kata waktu ada lagi. Rupa-rupa habis lah. Maka niat ada. Kemudian nyata keluar waktu. Tak. Ada lagi zuhur ni. Salih pada zuri. Sudah semaya pak. Orang semaya asar tadi dah sudah. Tak ada apa. Sah zuhur tadi. Sah zuhur. Ataupun dengan tidak uzur. Seperti dikosakkan makna yang lughawi. Mana qada. Qada lughawi mana tunai. Qada dengan adat tu lah. Adat tunai. Adat uzzakat. Makna bayar zakat, tunai zakat. Qada uddaini makna bayar hutang, tunai hutang. Makna tu lah ya. Segi lugatan. Segi bahasa. Al-qada, al-ada kalau tilik segi lugatan makna satu ya. Berarti dia kata tetapi dikosak makna yang lughawi. Makna bagi qada lughawi dengan adat tu lah ya. Kerana diistimalkan lafaz adat dengan makna qada dan akasnya. Dia boleh guna dua-dua. Tapi kalau makna pada istilah lepas semaya, kalau sebut kata adat tu hak buat dalam waktu, kalau kata qada buat di luar waktu. Itu segi syar'an. Segi lugatan makna satu. Makna tunai belaka. Qada hajat. Apa qada hajat? Tunai hajat. Begak. Buat selalu dah panggil. Qada uddaini mana bayar hutang. Bayar selalu bukan kata bayar belakang dah. Tu makna segi lugatan tu qada al-adat tu makna sama. Maka jika diperbuatkan demikian itu dengan ketiadaan uzur ataupun tidak diniatkan makna yang lughawi, tidak sah semayanya. Kerana bermain-main seperti barang dinakal dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Niat semaya sunat mempunyai waktu dan sebab. Jaga niat ni, jaga niat. Dan jika semaya itu sunat mempunyai waktu seperti sunat rawatib dan yang mempunyai sebab seperti semaya minta ujian dan semaya gana, itu sebab tu. Hak sunat hak laha sababun tu. Maka wajib padanya qasak ta'yin jua, dua tu ya. Qasak ta'yin, ta'arud tak ada. Tidak niat sunat. Tak wajib tu. Yakni tidak wajib ia niat sunat. Baca bawah sikit. Disebut dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 42. Adapun nawafil, maka tidak disyaratkan padanya niat nafliyah pada pendapat yang sahih si ulama Syafi'i. Tak niat tak apa, pendapat yang sahih. Kata Imam Nawawi, pendapat yang sahihnya tidak disyarat niat nafliyah. Kerana nafliyah itu melazimkan bagi sunat. Salah zuhur, dan upamanya, maka bahasa terkadang ada ia fardu zuhur.
Jadi ni zuhur kada fardu kada sunat. Sebab tu kalau nak buat fardu kena buat hak niat fardu. Dah terkadang tidak ada ya dengan dalil semaya muadah dan semaya kanak-kanak. Dan satu wajah di sisi fuqaha Syafi'i disyaratkan niat nafliyah tapi wajhun dhaif lah tu. Wajah tu wajhun dhaifun hak. Kata syarat nafli dan niat juga. Habis. Dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah. Masalah kalau kita semaya sunat hak ada qabliyah kena kata qabliyah, hak ada ba'diyah kena kata ba'diyah. Jika pada semaya yang ada bagian sunat qabliyah dan ba'diyah. Dan jika semaya itu sunat mutlak. Bagaimana pula? Memadai padanya kosak juga. Aku semaya sudah. Kata tak. Taruh tak ada, takyin pun tak ada. Itu cara niat. Rukun yang kedua. Keduanya qiyam. Ya mana berdiri. Yakni berdiri betul pada semaya fardu. Bagi yang kuasa berdiri. Dah tak dengan dibetulkan belakang tu berdiri betul. Dan jika dengan bersandar kepada suatu umpama jidar sekalipun, salah dia enggak di situ apa berdiri. Walaupun kita kata sekiranya kalau kita buat benda yang kita sandar tu dia jatuh dan terbalik sekalipun tak apa. Sana dia orang badan beralih pak kita puing bawah, tak apa sandar ke sana lagi. Tak apa lagi. Akan satu turun di bawah sikit. Telah ittifaq para ulama pak mazhab bahawa qiyam adalah fardu atas mereka yang semaya pada sekali rakaat fardu. Tak ada khilaf ni. Rukun ni. Dengan syarat bahawa adalah ia yang kuasa atas berdiri itu ya syarat. Maka jika lemah pada berdiri kerana sakit dan umpamanya maka pada waktu itu gugurlah berdiri daripadanya dan semayalah ia atas kelakuan yang kuasa atasnya. Duduk. Dah tak boleh berdiri. Adapun pada semaya sunat dan seumpamanya maka tidak difardukan berdiri. Ini tak kita. Sunat kalau kita kuasa nak duduk tak apa. Dan inilah hukum telah ittifaq atasnya. Malaikat ulama Hanafi mereka berkata mereka seperti mana di fardu berdiri pada semaya fardu maka di fardu juga berdiri pada semaya witir dan semaya nazar dan semaya 2 rakaat fajar. Abad semaya tiga-tiga ni sebuah bagi mazhab mereka wajib. Witir wajib, nazar tu sama kita wajib juga. Dan semaya 2 rakaat fajar sebelum subuh tu wajib dia tu. Bagi kita sunat lah. Maka tidak sah semaya pada duduk, bahkan mesti berdiri juga jika kuasa. Dalil menunjuk atas fardunya berdiri itu di antaranya firman Allah Ta'ala. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu segala semaya fardu. Khasnya semaya wusta. Maka semaya wusta ni khilaf banyak. Cuma ambil satu pendapat solat asar. Sebab semaya wusta ni khilaf banyak. Berbelah-belah pendapat mengatakan semaya wusta. Dan berdirilah kerana Allah dalam semaya kamu dengan taat dan khusyuk. Dalil yang keluar daripada hadis Imran bin Husain berkata, ya, adalah aku ditimpa penyakit bawasir. Bawasir, penyakit darah punggung tu lah. Maka bertanya aku akan Rasulullah berkenaan cara solat. Dia payah nak semaya. Beliau bersabda semaya kalah dalam keadaan berdiri. Berdiri kalau kuasa. Jika kamu tak kuasa, hendaklah kamu bersolat dalam keadaan duduk. Kalau tak kuasa duduk. Dan jika tak kuasa lagi, hendaklah dilakukan perbuatan solat itu atas lambung. Tidur. Lepas tangga-tangga, lepas tangga-tangga itu cara semaya. Anak kematian. Maka jika berdiri pada hal bongkok belakang lah. Dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu lebih hampir. Bongkok dekat-dekat nak rokok lah. Dengan sekira-kira tidak dinamakan qiyam. Tidak sah ia
Ni masalah je sengaja bokok, bukan bokok di awal. Apa tu dah? Orang yang bokok tua di awal, dia nak berdiri betul tak boleh dah tu. Buat sekat boleh lah tu. Bila rokok, turun sikit, tu lah. Ni masalah hak. Dia boleh. Macam rokok, sampai nampak-nampak sepanjang tak ada berdiri. Tak sah maya. Maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang rokok dengan sebab tua ataupun lainnya sebab sakit, wajib berdiri seperti itu. Berdiri lagu tu. Kerana hampirnya pada berdiri betul. Dan wajib ditambahkan bongkok bagi rokok. Perhurasan inilah. Bila kita rokok tu, we kena sikit ya. We ada beza. Maka jika lemah daripada qiyam, duduk ya. Betapa yang dikanaknya. Nak duduk lagu mana ikut? Duduk bersila, duduk tunjuk, duduk lagi iftirah kan? Cuma ada cara afdal. Dan duduk iftirah itu afdal daripada tawarruk dan umpamanya. Iftirah ni macam kita duduk tahiyat awal. Tawarruk ni macam kita duduk tahiyat akhir. Kalau betih kiri, ala kaki kiri ke betih kanan. Itu dia panggil tawarruk. Akal satu. Mengikut pendapat fuqaha Syafi'i tentang kaifiat semaya orang tak kuasa berdiri. Satu. Jika tak kuasa atas berdiri secara betul pada fardu hendak berdiri dalam keadaan bokok. Kerana kaedah al-maisur la yaskutu bil ma'suri. Perkara yang mudah tidak digugur dengan sebab perkara yang payah. Apa makna? Yang ini tidak boleh digugurkan perkara yang mudah itu dengan sebab perkara yang payah. Yang mana boleh kita buatlah, hak payah tinggal. Itu kaedah. Dan jika lemah daripada berdiri, kedua, dengan bawa-bawa kepada masyarakat kesusahannya kuat yang tak boleh tertahan dan tertanggung pada adat, seperti pening kepala bagi orang naik perahu. Nah, saya duduk, ia bagaimana ia menghendaki duduk. Dan rokok membetulikan dahinya hadapan dua lutut. Tetapi yang paling afdal dan yang lebih sempurna, bahawa membetuli tepat sujud. Tu rokok pada depan sikit. Dan duduk iftirah terlebih afdal daripada duduk bersila. Bersila panggil tarabuk. Tarabuk duduk bersila. Mengikut pendapat lebih azhar, kerana duduk iftirah itu ialah kelakuan yang disuruh oleh semaya. Maka adalah ia lebih aula daripada yang lain. Dan makruh duduk ika'at. Duduk akil lutut macam ni. Ika'at dia panggil. Akil lutut dua-dua. Tiga. Maka jika lemah daripada duduk hendak ia ittijak, berbaring, tidur atas lambung dalam keadaan berhadap ke jihad kiblat dengan muka. Dan lambung kanan itu afdal pada lambung kiri. Dan makruh didahulukan lambung kiri atas yang kanan dengan ketidakan uzur. Tertib tu. Dan jika tak kuasa atas berbaring hendak ia berteletai, dia terletak muka ke atas. Wajib ia mengangkatkan sedikit pada kepala dengan umpama batal. Bukan batal. Supaya berhadap ke jihad kiblat dengan muka. Dan hendak ia isyarat dengan kepala ketika rokok dan sujud. Tetapi syarat sujud lebih banyak pada syarat rokok. Supaya lepas dah lah. Yang kelima, jika tidak kuasa lagi hendak isyarat dengan mata kepada segala perbuatan semaya. Maknanya kalau tak kuasa lagi, isyaratlah. Yang keenam, jika tidak kuasa lagi, hendak memperlaku segala perbuatan semaya dalam hati. Ini hak semaya batin. Ialah hati. Masalah yang kena dah ni. Dan tak gugur daripada semaya selama mana akal tu masih ada. Hak last sekali, harus bagi orang kuasa di atas berdiri, tapi bukan kafiat ni, suku. Jadi hak ni semaya hak menengah hati tu lah. Harus bagi orang yang kuasa atas berdiri bahawa bersolat sunat dalam keadaan duduk. Tetapi pahala orang duduk itu dapat setengah sahaja daripada pahala orang yang berdiri. Dia tak sama dengan berdiri. Habis kata. Maka jika lemah daripada duduk semaya ia berbaring, mati. Dan jika lemah pada berbaring semaya ia meneletai dan ditinggikan kepala dengan umpama batal. Sana huraidah tu kita tak boleh. Supaya berhadap kiblat. Melainkan jika ada dalam Kaabah padahal beratap teduh atas. Dan isyarat ia dengan kepala bagi rokok dan sujud. Dan dijadikan sujud rendah daripada rokok.
Maka jika lemah daripada demikian itu hendak ia isyarat dengan kelupuk mata. Kelupuk mata duk lah. Kelip mata tu. Dan tak wajib pada ketika itu direnahkan sujud daripada rakaat. Tertik dia lah. Yang bawah tu kita nak perkataan bagi sedar tu. InsyaAllah dan bertengah lah. Maka jika lemah daripada demikian itu kelupuk mata, wajib dilakukan segala af'alus salah atas hati. Mailah hati lah. Hak lah sekali mailah hati. Wakil sekali. Dengan bahawa diumpamakan dirinya berdiri, khoyal mari dah. Dan membaca Fatihah, duk khoyal hati lah. Dan rakaat dan lain. Maka tak wajib qada atasnya. Tak kena qada mula lah. Maka tidak gugur semaya daripadanya selama tetap akal. Selama akal tu masih ada, selama tu wajib semaya. Kita berehat sama tanggal setengah je, 10.30 kita naik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bil arifin. Nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.